Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kita pada malam ni kita dapat bertemu lagi dalam program kita yang bertajuk Pautan Zikrullah. Nah, ini adalah bahagian yang kedua setelah kita bincangkan pada bahagian yang pertama pada pertemuan yang lalu. Jadi marilah kita mulakan sedikit majlis kita ni dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama sekedar seminit 2 minit. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa lisanan zakira wa aynan basira wa uzunan sami'a birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa ahli keluarga kami ya Allah, dosa guru-guru yang pernah mendidik kami ya Allah, dosa kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kita pada malam ini dipertemukan sekali lagi dalam tazkirah kita yang kedua berkaitan dengan pautan zikrullah. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah pun melihat betapa banyaknya hikmah, kelebihan apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas kepentingan kita berpaut dengan zikir-zikir yang dipanggil zikrullah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping untuk memperkukuhkan keimanan kita, keyakinan kita kepada agama Islam, satu-satunya agama yang Allah redai dan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari atau memeluk selain daripada agama Islam, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah
bahkan mereka di akhirat nanti bersama orang-orang yang rugi, yang tidak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar yang disayangi, yang disukai, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita di dalam majlis ilmu ini tidaklah sia-sia, bahkan akan memberi manfaat kepada kita. Baginda Nabi SAW telah bersabda, "Iza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kamu melalui suatu taman-taman syurga, maka singgah-singgahlah. Lalu sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksudkan dengan taman syurga itu, wahai Rasulullah? Maka baginda menjawab, "Hilafuz zikri," iaitu perkumpulan-perkumpulan majlis zikrullah, di mana satu perkumpulan itu diadakan satu majlis memperingati Allah, sama ada dengan menyebut kalimah-kalimah zikir ataupun berada di dalam majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada manfaatnya pertemuan kita pada malam ini. Jadi dalam kita membicarakan tentang perlunya kita berpaut dengan zikrullah, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membersihkan hati kita. Kerana kita manusia yang Allah ciptakan dalam keadaan lemah, sering melakukan dosa. Tetapi Allah suka kepada hamba-Nya yang apabila mereka melakukan dosa, mereka cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah keampunan daripada Allah seberapa banyak yang boleh, agar kita akan dibersihkan jiwa kita, dibersihkan dosa-dosa kita, dan akhirnya kita mudah untuk mendapat taufik dan hidayah Allah. Ingat para pendengar, taufik dan hidayah Allah itu penting dalam kehidupan sebagai manusia untuk mencari kebenaran. Agama yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, satu-satunya agama yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Ya. Jadi di luar sana banyak kumpulan-kumpulan yang menyertai kumpulan zikir-zikir ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga para alim ulama kita telah banyak mengarang-arang, mencipta umpamanya bentuk-bentuk selawat Nabi, selawat kepada Nabi SAW, sehingga dikhabarkan ada ribuan jenis selawat kepada Nabi SAW. Jadi amal-amal ataupun zikir-zikir yang kita nak sebut dalam kehidupan kita seharian, biarlah berpandu. Biarlah berpandu. Kerana zikir-zikir inilah yang akan dapat menghilangkan dosa-dosa kita, dan akhirnya kita akan diberi pahala oleh Allah, dan pahala itu antara asbab untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang dapat mensucikan jiwanya, dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan mendapat kejayaan dengan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tetapi rugilah mereka-mereka yang mengotori jiwanya dengan perbuatan-perbuatan maksiat, yang akhirnya mereka mendapat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita nak bicarakan ini berdasarkan rujukan kita daripada sebuah kitab yang bernama At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib wa Tarhib, iaitu satu kitab yang berjilid, di mana di dalamnya mengandungi hadis-hadis Nabi SAW. Hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang galakan-galakan bagaimana untuk kita melakukan amal saleh. Dan di dalam kitab ini juga ada menyatakan hadis-hadis yang memberi peringatan kepada manusia yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kitab ini menjadi panduan untuk kita pada malam ini, untuk kita melihat bersama-sama
Iaitu kalau kita boleh melihat kepada bagi tuan-tuan yang ada kitab ini, melihat kepada jilid yang pertama, iaitu pada muka surat 447. 447. Jadi saya akan buka kitab tersebut. Kita sama-sama merujuk. Okey. Dalam tajuk yang diberikan iaitu at-targhib fi ayatin wa azkarin yaqulaha iza asbaha wa iza amsa. Ya. Iaitu galakan-galakan untuk membaca ayat-ayat zikir apabila menjelangnya waktu pagi dan juga waktu petang. Ya. Jadi kita berpandu. Amalan-amalan zikir yang kita nak sebut itu adalah berpandu. Ya. Jadi antara yang telah disusun oleh pengarang kitab ini, kata beliau, An Mu'az bin Abdullah bin Hubaib an abihi radhiyallahu anhu annahu qala kharajna fi lailatin matarin wa zulmatin syadidah natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya bina fa'adraknahu faqala kul falam akul syai'an thumma qala kul falam akul syai'an thumma qala kul qultu ya Rasulullah ma aqulu qala huwallahu ahad wal mu'awwizataini hina tusbihu wa hina tumsi salasa marratin takfika min kulli syai'in. Rawahu Abu Daud wa ghairihi. Itu satu daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya betulkan kamera sikit. Okey, apa maksud hadis ini tuan-tuan yang dikasihi sekalian? Ya. Jadi baginda telah menyatakan dalam hadis ini yang telah diriwayatkan oleh Mu'az bin Abdullah bin Hubaib. Beliau Mu'az ini tadi dapat mengambil daripada bapanya yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata bapanya, kami telah keluar pada suatu malam. Pada malam itu keadaannya hujan turun, wazul matin syadidah, dan dalam keadaan kegelapan yang sangat gelap pada malam itu. Dalam hujan, pada waktu malam, hujan dan kegelapan berlaku. Telubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami minta, kami bertemu dengan Rasulullah. Minta yusalliya bina, supaya Rasulullah sembahyang dengan kami. Supaya Rasulullah sembahyang dengan kami, fa'adraknahu, maka kami dapatlah bersembahyang bersama Rasulullah. Faqala, maka baginda Nabi bersabda, kul, sebutlah. Falam akul syai'an. Maka kata bapa Mu'az bin Abdullah tadi, kata dia, aku tidak menyebut sesuatu. Maka Nabi berkata lagi, kul, sebutlah. Falam akul syai'an. Aku tak menyebut sesuatu. Sumaqala. Kemudian Nabi berkata lagi, kul. Maka kul tu ya Rasulullah. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, ma aqulu. Apa yang aku nak sebutkan? Apa yang aku nak kata? Apa yang perlu aku kata? Jadi bertanya kepada Rasulullah. Qala. Maka baginda Nabi menjawab, huwallahu ahad. Iaitu ayat dalam surah Ikhlas. Wal mu'awwizataini, dan sebutlah dua ta'awuz, iaitu kul a'udzu birabbil falaq dan juga kul a'udzu birabbin nas. Hina tusbih, ketika waktu pagi, wa hina tamsi, ketika waktu petang. Salasa marrat, sebanyak 3 kali, takfika min kulli syai'in, memadailah daripada apa-apa yang lain. Apa maksudnya di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang kita nak katakan. Kita nak berzikir kepada Allah dengan apa cara? Yang pertama dalam hadis ini dengan membaca ayat Al-Quran.
dengan membaca ayat Al-Quran. Surah-surah yang telah ditentukan. Di dalam Al-Quran kita ada berapa surah? Ada 114 surah. Ada berapa juzuk? Ada 30 juzuk. Ada 30 juzuk. Jadi daripada 114 surah itu, maka ada surah-surah yang digalakkan oleh baginda Nabi SAW untuk kita membaca di waktu pagi dan juga di waktu petang. Surah apa? Yang pertama dikatakan surah Ikhlas, Al-Ikhlas. Yang kedua iaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Jadi ketiga-tiga surah ini disebut sebagai surah yang dikatakan sebagai ta'awuz. Kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau surah Ikhlas tadi, di dalamnya memberi maksud kita berlindung dengan Allah daripada agama lain selain daripada agama Islam. Kita berlindung daripada Allah. Kita berlindung kepada Allah daripada mensyirikkan Allah. Daripada mengatakan Allah itu lebih daripada satu. Daripada mengatakan Allah itu mempunyai anak, mempunyai isteri, mempunyai anak-anak puteri dan sebagainya. Seperti mana yang didakwa oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Jadi surah Ikhlas itu penyelamat akidah kita. Banyakkanlah membaca surah Ikhlas. Di sana ditegaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya memang kita perlu mengetahuinya. Ini tuan-tuan. Kemudian surah yang kedua di surah kita membaca surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq sampailah habis. Dan yang ketiga surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau kita melihat di sini, apa isi yang kita boleh dapat, yang kita boleh lihat dalam hadis ini, Rasulullah memberi panduan kepada kita. Menjelangnya waktu pagi, menjelangnya waktu petang ataupun malam. Jadi dibagikan dunia ini kepada dua bahagian. Sebagian waktu siang, sebagian waktu malam. Atau dikatakan sebagian waktu pagi, sebagian waktu petang. Jadi inilah pembahagiannya. Jadi kadang-kadang kita membaca zikir di waktu pagi. Ataupun kita membaca zikir di waktu sebelah malam, selepas maghrib. Jadi jelas di sini Rasulullah menjelaskan, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, sebutlah atau bacalah suratul Ikhlas dan juga dua surah lagi yang dipanggil Al-Ma'uzataini. Di mana ketiga-tiga surah ini itu satu cara kita berlindung dengan Allah. Kita berlindung dengan Allah. Jadi dalam surah Ikhlas tadi kita berlindung dengan Allah daripada pemikiran-pemikiran yang mendakwa Allah itu lebih daripada satu. Seperti mana kepercayaan orang-orang Kristian yang mempercayai bahawa Tuhan itu ada tiga dalam istilah Trinity. Tuhan Bapa, Tuhan Mak dan juga Tuhan Anak. Tuhan Bapa itu mereka katakan sebagai Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan Mak itu mereka mengatakan Siti Maryam. Dan Tuhan Anak itu dikatakan Nabi Isa alaihi salam. Jadi berhati-hati tuan-tuan, kita berusaha untuk apa kata orang, memperbarui iman kita, menjaga iman kita jangan sampai kita tercabut daripada ajaran akidah yang sebenar. Jadi manakala daripada surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi dalam surah ini kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon daripada Allah supaya diselamatkan daripada kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk Allah yang lain. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan-kejahatan yang Allah ciptakan. Yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh makhluk-makhluk yang lain. Jadi bila kita membaca ketiga-tiga surah itu tadi, yang dianjurkan, apa hikmahnya? Yang pertama dikatakan,
kita dapat menghalang diri kita daripada perkara-perkara yang menyakitkan kita. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dalam surah Al-Falaq ini Allah menyatakan kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk yang lain, seperti hasad dengki. Dengan adanya perasaan hasad dengki itu, maka sebahagian manusia melakukan kejahatan kepada manusia yang lain. Jadi kita berdoa, mohon kepada Allah dengan amalan pembacaan 3 surah ini. Jadi yang kedua, kelebihan daripada kita berzikir dengan surah tersebut akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan kejahatan makhluk-makhluk lain. Allah akan pelihara kita. InsyaAllah akan jauh daripada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh makhluk yang lain. Jadi kita cukup kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita cukup kita mengatakan bahawa Allah sahaja yang menjaga kita. Allah sebaik-baik penjaga untuk diri kita. Itu hakikat yang perlu kita yakin. Kita tanam keyakinan kita bahawa Allah sahaja yang mampu menjaga kita dengan sempurna. Lagi di saat-saat seperti ini, di saat manusia diancam dengan kezaliman-kezaliman dari pelbagai sudut, kezaliman daripada orang-orang yang bukan Islam kepada umat Islam, kezaliman antara umat Islam sendiri, sini sekarang ini telah berlaku dalam keadaan dunia di akhir-akhir zaman ini. Jadi ada kebaikannya bila kita mengamalkan 3 surah ini untuk kita mohon kepada Allah supaya Allah memelihara kita daripada sebarang kejahatan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa ke atas segala-galanya. Kemudian tuan-tuan, yang ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pahala dengan pembacaan surah-surah ini. Ini yang dikatakan zikrullah. Bila kita ingat Allah, kita buat sesuatu yang mendatangkan kebaikan, mendapat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti melalui pembacaan Al-Quran. Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya 4 ayat sahaja. Hanya 4 ayat sahaja di mana di situ disebutkan sifat-sifat Allah. Allahu ahad. Allah itu esa. Jangan sekali-kali kita mengiyakan sekiranya pendapat yang mengatakan Allah itu lebih daripada satu. Wallahu ahad. Allahu samad. Dan Allah tempat bergantung sekalian makhluk. Kita bergantung kepada Allah. Kita bergantung rezeki dari Allah. Kita bergantung kesihatan daripada Allah. Kita bergantung keselamatan daripada Allah. Hakikat sebenar Allah yang menjaga kita dan Allah menunaikan kehendak manusia. Selain daripada Allah tidak berkuasa kecuali bila Allah pinjamkan kuasa itu kepada mereka. Syaitan, jin ada kuasa. Allah yang pinjamkan sedikit kuasanya kepada syaitan, kepada jin. Mereka boleh terbang, mereka boleh masuk ke dalam saluran darah manusia dengan kuasa yang Allah beri kepada mereka. Tetapi kita berusaha untuk menyempitkan perjalanan jin dan syaitan ke dalam tubuh badan kita tadi dengan amalan berpuasa. Ingat kepada sabda baginda Nabi SAW kepada Siti Aisyah, di mana baginda bertanya kepada Aisyah, mahu tak aku beritahu kepada kamu bagaimana kita nak sekat jin ataupun syaitan berada dalam badan kita, iaitu dengan menyempitkan saluran darah kita dengan amalan berpuasa. Itu contoh dalam surah Al-Ikhlas. Jadi Allah akan pelihara kita dari kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk yang lain. Jadi musuh-musuh manusia ini tadi
min syarril musuh-musuh manusia ni tadi antaranya dari kalangan makhluk halus, sama ada jin, syaitan, iblis dan sebagainya. Dan yang kedua, musuh manusia ini dari kalangan manusia sendiri, khususnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi kita sedih, kadang-kadang musuh itu datangnya daripada orang Islam sendiri. Kita sesama Islam, kita sesama orang yang beriman, insya-Allah tidak akan ada perasaan untuk kita menzalimi, menyakiti saudara yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa sebahagian orang Islam masih sanggup melakukan kezaliman kepada manusia yang lain? Inilah kita katakan apabila keimanan itu tidak kental di dalam jiwa seseorang, walaupun mereka orang Islam, mereka sanggup melakukan kezaliman kepada makhluk Allah yang lain. Sebab itu tuan-tuan, kita perlu berusaha untuk menjadikan diri kita ini orang yang Muslim dan beriman. Hayati ke 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Hayati dalam kehidupan. Kalau kita berpegang dengan 6 rukun iman itu tadi dan kita hayati dalam kehidupan, insya-Allah kita dikatakan orang mukmin yang sempurna. Jadi kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan makhluk-makhluk lain. Jadi dengan yang pertama, dengan membaca, dengan mengamalkan surah Al-Ikhlas. Maka kata baginda Nabi SAW, waktu saat nak tidur, sebelum tidur itu tadi, Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah, isteri baginda, jangan lupa untuk menghatamkan Al-Quran sebelum tidur. Maka Siti Aisyah merasa terpegun. Bagaimanakah caranya untuk menghatamkan Al-Quran dalam tempoh yang singkat sebelum tidur? Sampai sebanyak 114 surah, bagaimana nak dikhatamkan dalam tempoh yang singkat sebelum tidur? Maka baginda Nabi mengajarkan dengan membaca suratul Ikhlas 1 kali, maka pahalanya seolah kita membaca 10 juzuk Al-Quran. Jadi dengan membaca 1 kali surah Ikhlas, pahalanya seperti kita membaca 10 juzuk Al-Quran. Jadi kalau kita membaca 2 kali, seumpama pahala 20 juzuk. Dan kita membaca 3 kali surah Ikhlas, pahalanya seumpama membaca 30 juzuk Al-Quran, lengkap 114 surah. Besarnya hikmah membaca suratul Ikhlas. Jadi ini mudah tuan-tuan. Jadi amalkanlah di waktu pagi, dengan pembacaan 3 kali surah Ikhlas. Bukannya lama, tak lama pun. Bacalah dengan baik, dengan hukum tajwidnya yang sempurna. InsyaAllah bukan selain kita hanya mendapat pahala, bahkan itu antara usaha untuk kita mengukuhkan iman kita dengan pembacaan Al-Quran. Jadi kita berusaha dengan bacaan surah Al-Ikhlas. Okey. Jadi dalam Quran, bagaimana caranya kita nak mendapatkan lagi pahala seperti kita membaca surah Al-Quran itu tadi lengkap 30 juzuk, 114 surah. Jadi kata baginda Nabi SAW dalam hadisnya yang bermaksud, kalau kita membaca 2 kali surah Al-Kahf, 2 kali surah Al-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu contohnya. Kita membaca 2 kali dari awal sampai habis, maka sekali baca seumpama kita membaca 15 juzuk Al-Quran. 2 kali baca seumpama 30 juzuk Al-Quran. Itu kalau nak baca 2 kali. Kalau nak baca yang 4 kali, baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita membaca 4 kali surah Al-Kafirun, pahalanya seperti kita membaca 30 juzuk Al-Quran. Ataupun kita membaca sekali surah Yasin, maka pahalanya seperti kita membaca 30 juzuk Al-Quran. Inilah antara isi kandung
yang dinyatakan dalam hadis Nabi yang terkandung di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib tentang kelebihan surah-surah di dalam Al-Quran. InsyaAllah kalau kita ada kesempatan, kita akan terus mengkaji kitab ini tentang hadis-hadis Nabi sebagai panduan untuk kita jadikan zikrullah dalam kehidupan seharian kita. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama daripada hadis yang kita rujuk pada malam ini. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua yang terkandung dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ini, iaitu an Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala hina yusbihu salasa marrat. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Wa qara'a salasa ayatin min akhir suratil hasyr wa kul wakkalallahu bihi sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi hatta yumsi wa in mata fi zalikal yaumi mata syahidan wa man qalaha hina yumsi kana bitilkal manzilah. Rawahu Tirmizi min riwayati Khalid bin Tahman ila akhirih. Ini hadis yang kedua. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya baginda Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang menyebut ketika waktu pagi 3 kali. Di waktu pagi dia membaca 3 kali. Apa bacaannya? A'udzu billahi samii'il alim A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. 3 kali. Kemudian diikuti dengan 3 ayat yang terakhir dalam surah Al-Hasyr. 3 ayat yang terakhir dalam surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok Quran terjemahan, kalau tuan-tuan tengok Quran dan terjemahan umpamanya seperti ini, kita akan boleh dapat lihat. Cari surah Al-Hasyr, iaitu surah yang ke-59. Surah yang ke-59. Jadi macam mana kita nak cari surah yang ke-59? Tuan-tuan boleh tengok bahagian atas. Kalau contoh dalam kitab ni lah. Dalam kitab ni di sebelah atas, di sebelah atas tu dia ada tulis nama surah dan juga bilangannya. Nama surah dan juga bilangannya. Jadi dalam kitab ini dia kata surah 59 Al-Hasyr, muka surat 548. Muka surat 548, kalau kita buka ni, kita akan tengok di situ 3 ayat yang terakhir. 3 ayat yang terakhir itu tadi tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok ini. Tengok ayat mana yang saya kuningkan itu. Yang saya kuningkan itu bermula daripada ayat 22. Okey. Ayat 22. Apa yang Allah sebut? Allah berfirman, Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Itu ayat 23. Ayat yang terakhir ayat 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim.
Allahu Akbar. Barakah. Itulah muka surat 548, 3 ayat yang terakhir daripada surah Al-Hasyr. Jadi dalam hadis ini baginda Nabi menyebut siapa yang membaca 3 kali A'udzubillahi minasyaitonirrajim, A'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim 3 kali. Itu namanya kalimah ta'awuz. Ta'awuz ini maknanya kita mohon keampunan dengan Allah. Kita mohon perlindungan dengan Allah. Jadi kita mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu satu contoh kalimah ta'awuz. Contoh yang kedua, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Jadi yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini ialah siapa yang menyebut A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim, dan diikuti dengan ayat 22, 23, 24 surah Al-Hasyr, surah yang ke-59. Jadi apa kebaikan orang yang menyebut kalimah itu, tuan-tuan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata baginda Nabi, wakkalallahu bihi sab'ina alfa malakin. Allah akan kirimkan kepada mereka sab'ina alfa malakin. Sab'ina alfa malakin, 70,000 malaikat. 70,000 malaikat Allah kirimkan kepada kita, kepada orang yang menyebut A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim, dan diikuti dengan ayat 22, 23 dan 24 surah Al-Hasyr. 70,000 malaikat Allah kirimkan kepada kita. Malaikat, tuan-tuan, adalah makhluk Allah yang tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Satu-satunya makhluk yang diperintahkan oleh Allah, tidak pernah engkar. Ada malaikat yang ditugaskan bertasbih kepada Allah. Mereka bertasbih tanpa ada rasa penat, dahaga, haus, lapar dan sebagainya. Apa yang malaikat ini buat kepada mereka? Yang berta'awuz dan juga membaca ayat terakhir tadi itu, 3 ayat terakhir. Yusalluna alaih. Mereka berselawat kepada mereka-mereka yang mengamalkan zikrillah tadi, zikir Allah itu tadi, ta'awuz dan 3 ayat terakhir. Yusalluna alaihi, mereka berselawat di situ, iaitu mereka mintakan keampunan untuk kita daripada Allah. Mereka mintakan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab ini menyatakan yada'un wa yastaghfirun. Yada'un, para malaikat ni mendoakan kebaikan untuk kita. Malaikat makhluk yang baik, mereka doakan perkara-perkara yang baik untuk kita. Dan bukan sekadar doa yang baik, malaikat ini tadi yastaghfirun. Mereka mintakan ampun daripada Allah untuk dosa-dosa kita. Malaikat akan mintakan ampun daripada Allah untuk dosa-dosa kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama tadi ialah amalan 3 kali membaca surah Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Yang kedua ini ialah amalan A'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim, dan diikuti dengan ayat 22, 23, 24 surah Al-Hasyr, yang boleh kita lihat pada muka surat 548. Betul. 548, muka surat 548. Carilah tuan-tuan. Kalau ada perbezaan pada muka surat pun, barangkali ada cetakan yang berlainan, agak lari sedikit muka suratnya. Tapi yang jelasnya ayat 22, ayat 23 dan 24 surah Al-Hasyr. 70,000 akan mendoakan, 70,000 malaikat akan mendoakan kita. Itu yang dikatakan.
Jadi huraian daripada hadis ini tadi, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Minasyaitonir rajim. Aku berlindung daripada syaitan yang direjam. Syaitan direjam. Kenapa syaitan direjam? Kerana syaitan ini berasal daripada iblis. Ada ulama yang menyatakan bahawa iblis ini asalnya malaikat. Ada yang menyatakan iblis itu bukan malaikat. Tetapi iblis ini bersama-sama malaikat berada di dalam syurga. Jadi Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan daripada 5 jenis tanah. Tanah yang berwarna merah, berwarna coklat, berwarna kuning, berwarna putih dan berwarna hitam. 5 warna tanah digabungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencipta jasad Nabi Adam alaihissalam. Jadi artinya tuan-tuan, Nabi Adam berasal dari syurga. Nabi Adam berasal dari syurga, maka kita zuriat Nabi Adam. Marilah nanti dengan amal-amal soleh kita di dunia ini, maka kita akan kembali ke syurga juga sebagaimana asal bapa kita Nabi Adam alaihissalam. Ini yang antara perkara yang kita perlu fikirkan. Dari mana kita datang dan ke mana kita akan dikembalikan kepada Allah. Kita daripada tanah, asalnya Nabi Adam daripada tanah. Maka kita akan dikembalikan juga ke bumi. Dikebumikan di alam duniawi. Dan nanti kita akan dibangkitkan semula dan kita akan dikembalikan, insya-Allah tempat kembali kita orang-orang yang beriman adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, maka tanggungjawab kita untuk beramal soleh semasa kita hidup ni, cari bekalan supaya kita dapat melakukan amal-amal soleh yang akan menjadikan kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita ucapkan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa qara'a salasa ayati min akhir suratil hasyr. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-22. Yang ketiga akhir. Apa ayat itu? Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Allah itu sifatnya alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui sesuatu yang gaib dan sesuatu yang dapat disaksikan oleh mata kita. Hari ini kita disuruh beriman dengan perkara-perkara yang gaib seperti adanya malaikat, adanya jin, adanya dosa, adanya pahala, adanya alam barzah, adanya azab kubur, adanya alam akhirat, nanti adanya syurga dan juga adanya neraka. Itu perkara-perkara gaib. Jadi sebelum kita kembali ke rahmatullah, ke alam barzah, sekarang ini manusia diuji dengan kehadiran COVID-19. Istilahnya COVID-19. Maka COVID-19 atau virus itu tadi juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan virus ini tidak ada kuasa untuk mematikan manusia. Virus ini tidak ada kuasa untuk mematikan manusia. Dan tidak ada kuasa untuk menyelamatkan manusia daripada sebarang musibah kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yakin kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Tetapi kita nak jaga tuan-tuan. Kita mati mengikut apa yang diberitahu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim beritahu kita di dalam Al-Quran melalui lisan Nabi SAW. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam.
Kalau dulu kita lahir daripada mak bapak yang beragama Islam, kita berusaha untuk mati juga dalam agama Islam. Jangan kita mati dalam agama selain Islam. Na'udzubillah. Jangan kita bunuh diri sendiri. Dosa besar. Jangan kita mencabut nyawa kita sendiri. Dosa besar. Kononnya untuk menghilangkan masalah kehidupan duniawi. Islam tak membenarkan kita membunuh diri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak jaga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu tetap berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran. Macam mana kita nak dapatkan kematian dalam keadaan kita orang Islam? Maka Rasulullah ajarkan kepada kita, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui iman kamu, perkukuhkan iman kamu dengan banyak kamu menyebut la haul la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kita dah bahas pada pertemuan yang lalu. Jangan salah sebut. Jangan salah sebut yang boleh menukarkan makna seperti kepada la ilaha illallah. Tak betul bacaan itu. Kalau kita baca la ilaha illallah, maksudnya pasti ada Tuhan lain selain Allah. Wal yazubillah. Jadi ni kita banyakkan kalimat itu. Jadi panduan kita ni tadi, malaikat akan mendoakan kepada kita. Allah huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ayat 22. Allah sifatnya maha pemurah lagi maha mengasihani. Allah pemurah. Pemurahnya Allah berikan nikmat kepada siapa saja yang dikehendaki. Termasuk kepada orang yang bukan Islam. Kita tengok dekat dunia ini, kalau orang kafir berniaga contohnya, satu aspek, dari sudut perniagaan. Betapa ramai orang kafir yang berniaga mendapat kejayaan. Berbanding dengan orang Islam sendiri. Jadi kita pernah faham, kata baginda Nabi, dunia ini ibarat syurga untuk orang-orang kafir. Dan dia ibarat neraka bagi orang-orang yang beriman. Jadi pokoknya tadi, kita kata dunia adalah tempat hidup sementara sahaja yang kekal abadi di akhirat. Jadi amal-amal saleh perlu kita cari supaya di akhirat nanti kita akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Maha mengetahui, dan Allah sifatnya pemurah. Allah akan beri nikmat, tapi jangan lupa segala nikmat yang kita dapat daripada Allah itu min indillah. Dari sisi Allah. Allah yang kurniakan. Huwar razaq. Dia yang maha pemberi rezeki. Pemberi kebaikan kepada makhluk-makhluknya. Jadi kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebagai tanda kita mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala ayat yang ketiga, ayat yang ke-23, kita fahamkan sedikit maksudnya tuan-tuan, supaya kita rasa nikmatnya. Bila kita membaca Quran, kita dapat makluman. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul qudusus salam. Dia, yakni Allah, adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan yang disembah melainkannya. Tidak ada Tuhan lain yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita menyebut la ilaha illallah, di dalam hati kita menyatakan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kita ucap sekali, kita fahamkan maknanya, sudah tentu dua bentuk kebaikan yang kita dapat. Dua bentuk pahala yang kita dapat. Satu, pahala sebab kita menyebut dengan yang betul. Yang kedua, pahala kerana kita dapat mempelajari makna kalimah ini. Ini yang dikatakan kalimah thayyibah. Berhati-hatilah tuan-tuan. Banyakkan membaca kalimah ini, insya-Allah kita harapkan di akhir nanti waktu kita nak mati sempat kita mengucap la ilaha illallah. Mudah-mudahan itulah pengakuan kita saat kita nak mati, akhirnya kita mendapat
syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang memimpin kita. Amalkan ayat 128 129 surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Telah datang kepada kamu rasul dari kalangan kamu, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul dari kalangan manusia. Rasul inilah menyampaikan ajaran Islam, ajaran yang benar. Disimpulkan kata Nabi, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, Al-Quran dan sunnahku. Kalau kamu berpegang dengan ajaran Quran, berpegang dengan ajaran sunnahku, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selepas kewafatanku. Sahabat-sahabat Nabi, alhamdulillah, mereka merasa seronok sebab mereka hidup zaman Nabi. Timbul isu agama, mereka tanya direct kepada Nabi. Nabi menjelaskan, menerangkan, mencerahkan, kata orang sekarang ini. Minta pencerahan. Kita hari ini tak dapat jumpa Nabi SAW. Sahabat Nabi pun tak dapat. Tabi'in pun tak dapat. Tapi yang ada dengan kita adalah para alim ulama'. Dan berhati-hati dengan alim ulama' yang Nabi kata terbagi kepada dua. Ulama' yang benar-benar mengajak manusia kepada Allah untuk mencari redha Allah dunia dan akhirat. Ada juga ulama' yang dikatakan ulama' su'. Ulama' yang menyesatkan. Selain daripada dia sesat, daripada agama yang sebenar, fahaman agama yang sebenar, dia menyesatkan orang lain. Inilah kita ini zamannya sekarang ini tuan-tuan. Kalau kita mahu kita buka minda dan kita cuba melihat apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi 1400 tahun lebih yang lalu, hari ini banyak kita nampak kenyataannya sabda baginda ini. Sehinggakan masyarakat, akhirnya nanti ulama-ulama ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengangkat ilmu agama ini dari dunia. Macam mana Allah mengangkatkan ilmu agama ni dari dunia? Iaitu dengan mematikan para alim ulama. Jelas hari ini kita tengok ulama-ulama yang hebat seperti Imam Syafi'i, Maliki, Imam Hambali dan sebagainya. Ulama-ulama yang jadi panduan pada kita. Kita sekarang sudah tidak dapat bertemu dengannya. Dengan kewafatan mereka, sedikit ilmu yang mereka miliki tadi itu sudah mula hilang. Apatah lagi kalau hilangnya ulama-ulama yang muktabar ini, dan hari ini kita tak mahu mengikut ulama-ulama yang masih mahu berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Jangan sekali-kali kita merosakkan akidah kita dengan menolak isi kandung Al-Quran, dengan menolak hadis-hadis Nabi SAW. Ya? Itu perlu kita fikirkan. Ini yang dikatakan Al-Quran ini betapa pentingnya kita baca dan kita fahami maksudnya. Sebagai ikhtiar kita, kita tak mahu sesat daripada jalan Allah. Saat kita nak mati besok, mak ayah kita belum tentu bersama kita, isteri yang kita sayangi belum tentu bersama kita, anak-anak kita lagi belum tentu dapat membacakan surah Yasin saat kita nazak. 10 kita orang, anak ada 10, adakah 10 ini nanti dapat membantu kita saat kita dalam sakaratul maut? Waktu kita nak mati tuan-tuan, 2 syaitan datang ke kiri dan kanan kita. Yang satu mengajak kita mati dalam keadaan Yahudi, mensyirikkan Allah. Yang satu lagi mengajak kita mati dalam keadaan Nasrani, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan goda manusia. Lagi di saat sakaratul maut, saat kita berhadapan dengan kepedihan, keperitannya, yang biasanya sakarat itu diuji oleh Allah dengan dahaganya. Maka syaitan yang berada di kiri kanan tadi akan menyerupai orang yang
kita kasihi. Dan di saat itu mereka akan memujuk kita, menipu kita supaya mati dalam keadaan bukan Islam. Menyerupai wajah ibu kita, membawa minuman. Wahai si Fulan, mak tahu engkau suka minum air Neso Ais umpamanya. Ini mak bawakan air Neso Ais. Tapi syaratnya kau mengaku dulu mak sebagai Tuhan, baru boleh dapat minuman. Jadi orang yang ilmu agamanya cetek, tidak mendalami dengan sewajarnya, amal-amal solehnya yang tidak mencukupi, yang tidak dapat membentengi godaan-godaan syaitan itu, maka sudah tentulah ada orang yang sanggup mengakui syaitan itu sebagai Tuhan, lalu matilah dia di dalam kekufuran. Jadi inilah yang akan berlaku apabila datangnya Dajjal nanti. Sebelum Dajjal yang benar muncul, yang mana kita telah diberitahu juga bahawa Dajjal nanti tugas dia yang pertama sekali merosakkan akidah umat Islam. Ingat Nabi dah berpesan, bila Dajjal yang sebenar muncul, bermata satu, di dahinya tertulis perkataan kafir, mengaku sebagai Islam, lalu 1/3 penduduk dunia akan beriman dengan Dajjal, wal-i'azubillah. Termasuk di kalangan mereka sebahagian daripada umat Islam. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita perlu miliki benteng-benteng yang telah diajarkan oleh baginda Nabi. Bukan kita menolak ajaran Nabi. Jangan sekali-kali menolak ajaran Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Kata Allah, apa yang Nabi ajarkan, Nabi bawa, kamu kena terima. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Nabi cegah, Nabi tegah, tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Ini peringatan kita. Allah tadi sifatnya maha pemurah dengan nikmatnya. Tetapi Allah rahim, maha pengasih kepada hamba-hambanya. Lebih-lebih lagi kepada hambanya yang Islam. Jadi didatangkan Rasulullah untuk menerangkan tentang ajaran Islam. Itu pun Allah dah beritahu. Rasulullah itu akan menerangkan Islam. Siapa orang Islam itu? Orang yang mahu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Tahu adanya azab Allah. Tahunya ada syurga, tahunya ada neraka. Amalan kita yang jahat dekat dunia walaupun sekecilnya akan mendapat azab daripada Allah. Begitu juga walaupun amalan baik yang sekecilnya juga akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi nak mengingatkan kita selain daripada para alim ulama yang ada di depan kita pada hari ini? Berhati-hatilah tuan-tuan. Kenalilah siapa itu ulama-ulama yang su' dan siapa itu ulama-ulama yang bersama mengajak manusia kepada kebenaran Allah, berpandukan kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikaitkan dengan ayat yang ke-23, dan di situ adanya nama-nama Allah, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin dan sebagainya. Sampailah ayat yang ke-24 itu, apa yang dikatakan oleh Allah, iaitu wa huwal azizul hakim. Dan Allah itu sifatnya maha perkasa, maha gagah, maha kuat, lagi hakim, bijaksana. Musuh-musuh Allah berusaha untuk merosakkan umat Islam. Mereka melaksanakan perancangan-perancangan. Wa makaru. Mereka merancang bagaimana untuk mengambil dunia ini. Bagaimana untuk menguasai dunia ini. Kita perlu sedar tuan-tuan. Kejahatan sebahagian manusia yang syirik kepada Allah ini sampai sanggup menguasai dunia. Seolah-olah nak mengambil tugas Allah dalam mentadbir dunia ini. Dahsyat ada manusia yang ke tahap gitu. Na'uzubillah. Itulah bila kejahilan agama telah menguasai mereka. Nafsu syahwat menguasai mereka. Sehingga mereka tidak menyedari tentang adanya balasan di akhirat nanti. Na'uzubillah. Kita doakanlah orang-orang yang melakukan kezaliman kepada umat Islam, biar Allah jatuhkan hukuman kepada mereka
sebelum sampai di alam akhirat, agar menjadi pengajaran kepada sekalian manusia. Seandainya ada manusia yang menzalimi, sama ada dalam kelompok kecil ataupun besar, ingatlah, kita mengadu kepada Allah. Kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita mengaku bahawa cukuplah hanya kepada Allah saja yang menjaga kita. Ya, dan dia sebaik-baik penjaga. Mak ayah kita juga belum tentu dapat menjaga kita dengan baik sampai akhir hayat. Allah lah penjaga kita. Jadi dalam kita takut dengan pandemik yang berlaku di sini, maka jangan sampai tercabut akidah kita, tuan-tuan. Dengan kita percaya kepada sesuatu yang tak ada lain yang boleh menyembuhkan kita daripada COVID-19 ini, daripada serangan virus ini. Jangan sampai kita bertukar hanya kepada ikhtiar melalui perubatan yang ada saja, dengan kita menafikan ada alternatif cara yang lain untuk kita merawat penyakit-penyakit yang ada. Jadi kalau kita perlu mengkaji, hadis Nabi pun dah jelaskan, likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Yakinlah ada obatnya. Dalam kita menghadapi pandemik ini, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan madu itu menjadi asbab pernafasan kita cantik. Habbatu sauda itu mudah-mudahan ada barakahnya, Allah jadikan asbab manusia selamat daripada masalah wabak yang dihadapi. Begitulah juga dengan lain-lain. Yang Allah ciptakan untuk dunia ini, pasti ada kebaikan untuk manusia. Cuma terpulang kepada manusia. Afala ta'qilun. Adakah kau mau berfikir? Bila Nabi dah katakan setiap penyakit ada obat, mau berfikirkah kita ada obat lain yang boleh kita usahakan? Di samping itu kita bertawakal kepada Allah, minta kepada Allah, dengan izin Allah, Allah sembuhkan penyakit. Jadi itu perlu kita fahami. Inilah tadi yang bila kita katakan ayat Quran sangat membimbing kita untuk mencari jalan yang benar, dan akhirnya kita mengetahui Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Jadi manusia yang memusuhi Allah, yang memusuhi agama Allah, yang memusuhi umat Islam, yang memusuhi orang Islam yang beriman kepada Allah, yang memusuhi umat Islam yang berpegang kepada ajaran Quran dan hadis Rasulullah, mereka-mereka ini apa kata Allah? Allah dah jelaskan. Musuh kamu dan musuh kamu. Dalam surah Al-Mumtahinah, apa Allah sebut? Allah menyatakan, la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Jangan kamu lantik orang-orang yang menjadi musuh aku dan musuh kamu sebagai pemimpin kamu. Kemudian kamu cempakkan perasaan kasih, sayang, suka, hormat kepada mereka. Sedangkan mereka itu musuh Allah. Siapa musuh Allah? Jelas kepada kita, orang yang tak beriman kepada Allah. Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah musuh Allah. Tapi kalau kita tak kaji, tuan-tuan, Allahu Akbar. Sampaikan kita diberitahu, barangkali umat Islam akan mengikut orang kafir yang akan mendapat hidayah daripada Allah. Umat Islam tidak akan ikut orang Islam yang lari daripada taufik dan hidayah Allah. Jadi tak mustahil kalau yang Nabi kata waktu Dajjal keluar nanti 1/3 daripada manusia akan beriman kepada Dajjal termasuk orang Islam. Tak mustahil sebahagian daripada orang Islam itu ialah orang Islam yang tak bergantung kepada akidah ahli sunnah wal jamaah yang berfokus kepada isi kandung Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Nabi dah pesan kepada kita, kaum Nabi Musa terbagi kepada 72 golongan. Satu golongan saja yang masuk Islam, yang masuk syurga. Siapa dia? Golongan Yahudi yang beriman dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam. 72, satu saja yang masuk syurga. Manakala umat aku, kata Rasulullah, terbagi kepada 73 golongan. Dan 73 golongan ini satu saja yang akan dapat syurga Allah.
iaitu kumpulan yang berpegang dengan ajaran Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita masih tak mau berfikir, jadi tak mustahil kalau ada umat Islam nanti yang terpengaruh dengan orang Islam, tetapi hakikatnya mereka sesat. Orang Islam ada yang sesat dari segi akidah, dari segi ibadah, dari segi akhlak. Akidah, ibadah dan akhlak itu 3 ilmu fardu ain yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya. 3 ilmu fardu ain iaitu yang wajib dipelajari oleh setiap individu Muslim. Pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu ibadah dipanggil ilmu syariat Islam, yang ketiga ilmu akhlak ataupun ilmu adab. Ada orang yang sesat dari segi akhlaknya. Masya Allah, si pula ni akhlaknya tidak bagus. Dari segi pakaiannya tengok tak menutup aurat. Dari segi ucapannya tengok kata-kata yang tak berhak, kata-kata yang tidak hak. Kalau kita ikut kepada panduan Nabi, apa kata Nabi? Nabi berkata, qulil haqqa walau kana murra. Kamu kena sebut benda yang hak di sisi Allah walaupun dia pahit. Walaupun dia mendatangkan kesan yang buruk kepada kamu. Kita kena berani menyatakan kebenaran. Tapi hari ini berapa ramai orang yang sanggup menyatakan kebenaran. Semata mahu akur saja kepada pihak-pihak yang tertentu tanpa akal fikirannya mencari adakah kesimpulan itu benar di sisi Allah. Kita takut tuan-tuan kalau orang yang ramai yang kita ikut itu tadi rupanya mereka sesat dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyazbillah. Dan yang kita hendak kita mengikut kumpulan yang benar di sisi Allah walaupun sedikit. Walaupun sedikit bilangannya tapi benar di sisi Allah, itu yang kita perlukan. Ingatlah kepada hadis Nabi. Satu ketika waktu manusia dibangkit di padang mahsyar, sebelum diadakan upacara menghitung amalan, maka akan datang satu suara. Suara yang menyebut ainal ladzi tatajafa junubuhum anil madaji'. Mana dia orang-orang yang dulu dekat dunia waktu malam mereka bangun tinggalkan tempat tidur mereka. Mereka bangun melakukan ibadah qiyamul lail kepada Allah. Fayakumun, maka mereka itu bangun. Fahum qalilun, kata Rasulullah. Kumpulan itu sedikit saja. Apa yang mereka buat? Orang yang bangun malam untuk beribadah ni tadi di padang mahsyar, mereka bangun dan jumlah mereka sedikit. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Dan mereka pergi menuju ke syurga, masuk syurga tanpa dihitung amalannya. Allahu Akbar. Maha suci Allah, orang yang bangun malam untuk beribadah ada peluang masuk syurga tanpa dihisap. Bilangan mereka sedikit, kata Rasulullah. Inilah akhir zaman. Kita takut kalau kita terperangkap. Kita bersama kumpulannya ramai tetapi yang tidak diredai oleh Allah kerana tidak berpandu kepada Al-Quranul Karim. Kita takut kalau kita termasuk dalam kumpulan yang seumpama itu. Jadi Allah Maha Berkuasa, jadi Allah menurunkan Rasulullah untuk mencerahkan, memberi penerangan tentang ajaran Islam, di mana umat Islam perlu jadikan 2 panduan, Quran dan hadis Nabi dalam kehidupan mereka. Jadi kembali masalah sesat tadi, kita katakan kesesatan manusia hari ini pertama dari segi akhlak. Yang kedua, kesesatan di kalangan umat Islam berlaku dalam perkara ibadah mereka. Mereka beribadah tanpa ilmu yang sempurna. Mereka beribadah tanpa mengikut peraturan SOP yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, yang telah ditunjukkan oleh para alim ulama yang benar. Mereka sudah tidak mengikut ilmu yang sebenar. Contohnya dalam ibadah yang terbesar dalam Islam, iaitu ibadah solat. Banyak-banyak ibadah yang Allah perintahkan kepada manusia melalui 1000 ayat dalam Al-Quran. Ibadah solat, satu ibadah yang sangat penting bagi umat Islam. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah manusia daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Syaratnya sembahyang itu mengikut syarat-syarat sahnya, mengikut syarat wajibnya, dan mengikut rukun-rukun sembahyangnya. Di samping dijaga adab-adab dalam sembahyang dan sebagainya. Takut kita tuan-tuan,
kalau kita terkucil dari segi ibadah kita kepada Allah. Dan yang ketiga, manusia menjadi sesat dari sudut akidah apabila mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila mereka menolak enam rukun iman ataupun menolak satu daripada 6 rukun iman yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita takut akan berlaku kerosakan akidah apabila kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sewajarnya. Jadi inilah dua hadis yang kita dapat kupas, yang kita dapat lihat dalam kitab yang telah disusun oleh ulama-ulama kita, dan inilah yang kita dapat ambil faedahnya. Apabila ulama-ulama nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia akan kehilangan alim ulama untuk rujukan. Maka yang ada bersama mereka orang-orang yang pandai ilmu keduniaan. Apabila mereka meminta sesuatu fatwa, maka mereka akan mengeluarkan fatwa yang menyesatkan diri mereka dan menyesatkan manusia. Wal'iyazbillah. Dan itu tuan-tuan, marilah sakit-baki usia kita yang ada dalam saat dunia hari ini, marilah kita banyakkan zikir-zikir kita. Berpautlah dengan zikrullah. Carilah ayat-ayat kalimah-kalimah zikir yang sebaiknya kita boleh lakukan seharian kita untuk kita mendapatkan kehidupan dan rahmat Allah di akhirat nanti dengan mendapat syurga Allah. Dan yang paling penting, kita mati dalam keadaan Islam, insya-Allah dapat mengucap kalimah syahadah atau dapat mengucap kalimah tahlil la ilaha illallah, atau paling tidak kita dapat mengucap kalimah lafzul jalalah Allah. Allah paling tidak, itulah di akhir ajal kita. Mudah-mudahan kita di kalangan orang yang Allah pilih untuk mati dalam Islam, mati dalam perjuangan menegakkan syariat Islam, berpandukan isi kandung Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, mulai hari esok insya-Allah saya mengingatkan diri saya dan kepada tuan-tuan saya mengajak, ayolah kita pertingkatkan kualiti Islam dan iman kita dengan berpaut kepada zikrullah. Yang pertama, membaca surah Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas sebanyak 3 kali di waktu pagi dan di waktu petang atau di waktu malam. Dan yang kedua, perkongsian kita baca ta'awuz. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim sebanyak 3 kali di waktu pagi dan diikuti dengan ayat 22, 23 dan 24 surah Al-Hasyr. InsyaAllah 70,000 malaikat akan mendoakan kebaikan untuk kita dengan izin Allah. InsyaAllah kita termasuk di kalangan orang-orang yang cinta dengan sunnah Nabi dan orang yang melaksanakan isi kandung Al-Quran yang dijamin oleh Allah akan menyelamatkan kita daripada kesesatan dalam kehidupan di dunia ini. Sekadar itu saja, mudah-mudahan tuan-tuan, keluarga kita semua akan diselamatkan oleh Allah daripada wabak COVID-19 dan dijauhkan daripada sebarang musibah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma dafa'annal bala wal waba wa min sayyi'il amrad. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami yang berada dalam majlis pada malam ini, keluarga-keluarga kami yang berada dalam majlis pada malam ini, sahabat-sahabat kami yang berada di dalam majlis ini. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kesan buruk akibat yang melanda di dunia pada hari ini. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada COVID-19. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sebarang musibah yang tidak terdaya untuk kami menanggungnya. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Bukakanlah hati kami untuk sentiasa berada dalam majlis ilmu, Ya Allah. Bukakanlah minda kami untuk beriman kepada Al-Quran. Mudahkanlah ingatan kami untuk memahami isi kandung Al-Quran. Bagilah peluang kepada kami untuk melaksanakan isi kandung Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi-Mu, Ya Allah. Masukkanlah kami di kalangan orang-orang yang sabar, orang-orang yang tabah menghadapi cabaran hidup-Mu, Ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang mentaati perintah-Mu, Ya Allah. Jadikanlah kami semua hati yang lembut untuk membaca Al-Quran dan memahami isi kandungnya, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayang anda sekalian kerana Allah Subhanahu wa taala. لا أسرفنا